Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, wallazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Dia yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Malikus samawati wal ard. Dialah raja yang memiliki lapisan langit dan lapisan bumi. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia yang memberi rezeki kepada makhluknya tanpa hisab, tanpa batasan. Maka para jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengambil kesempatan pada malam ini yang merupakan penghulu segala hari untuk kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita dengan sebenar-benar kesyukuran di atas lisan kita dengan ucapan alhamdulillah, dan juga kita berazam, bertekad untuk kita menggunakan segala nikmat-nikmat Allah yang kita perolehi ini untuk mentaati perintah-perintahnya dan juga untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti mana yang kita ketahui, nikmat-nikmat Allah begitu banyak. Sekiranya kalau kita nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Jadi ke atas kita adalah untuk bersyukur kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Agung, memiliki arasy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita, memelihara kita, keluarga kita, keturunan kita di dalam kehidupan dunia ini dan juga di dalam kehidupan akhirat. Kita bermohon kepada Allah, Rabb yang Maha Agung, memiliki arasy yang agung, agar Allah SWT sentiasa kurniakan keberkahannya kepada kita di mana saja kita berada. Agar Allah SWT sentiasa golongkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur ketika diberi, sentiasa bersabar ketika diuji, dan juga sentiasa beristighfar, bertaubat kembali kepadanya apabila kita terjerumus di dalam dosa. Kerana kita merupakan hamba-hamba Allah yang lemah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya untuk kita mentaati perintahnya. Dan tidak ada upaya untuk kita menjauhi larangannya kecuali dengan pertolongannya, kecuali dengan izinnya.
Dan marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada isteri-isterinya, sahabat-sahabatnya, dan juga mereka yang mengikuti mereka dari masa ke semasa. Semoga Allah SWT golongkan kita di dalam golongan-golongan mereka yang sentiasa mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah telah pilih kita untuk kita berada di dalam rumah Allah secara khusus. Iaitu tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pasar-pasar. Jadi Allah pilih kita pada malam ini, memberikan taufik kepada kita, kumpulkan kita di dalam rumah Allah, di dalam majlis, dan juga yang merupakan taman orang-orang soleh. Kerana Allah pilih kita untuk kita mempelajari sebuah kitab, iaitu Riyadus Salihin. Jadi sekarang ni kita berada di taman orang-orang soleh. Jadi merupakan nikmat yang sangat besar. Dan taman ini juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu melewati taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Hendaklah kamu singgah berehat. Yakni mengambil kelapangan, mengambil kesenangan yang terdapat di dalam taman syurga itu. Maka para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilakul zikr, iaitu halaka-halaka zikir, halaka-halaka zikrullah. Dan para ulama telah mengatakan bahawa halka-halka zikir ini merupakan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis di mana kitabullah dibacakan, di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan di dalam majlis-majlis zikir ini terdapatlah ucapan-ucapan Allahu Akbar. Apabila kita dengarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai kebesaran Allah, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Apabila kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita berzikir subhanallah. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Kita bertakbir, kita bertahmid, bertasbir, bertahlil. Dan juga kita memperbanyakkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan majlis ilmu ini khususnya kita namakan majlis ta'lim ataupun ta'lim wa ta'alum, belajar dan juga mengajar. Majlis ini hendaklah kita usahakan untuk kita hidupkan di setiap rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di setiap rumah-rumah yang kita diami, yang kita tinggal. Kerana ini merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan majlis yang mana para malaikat mencarinya, majlis-majlis yang menyebut nama Allah, membesarkan Allah, menselawati atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan para malaikat akan memanggil teman-temannya untuk berkumpul. Jadi ini merupakan majlis para malaikat. Dan apabila para malaikat datang pada satu-satu majlis itu dengan berbondong-bondong, maka semua syaitan-syaitan akan lari. Jadi kita bayangkan para jemaah barakallahu fikum, apabila kita hidupkan majlis-majlis demikian di dalam rumah-rumah kita, betapa banyaknya malaikat yang akan datang mengerumuni majlis-majlis zikrullah. Dan syaitan-syaitan akan lari keluar daripada rumah-rumah kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah beri taufik untuk kita menghadiri majlis ini dan menghidupkan majlis ini di dalam rumah Allah, khususnya di pusat Muhammadiyah. Jadi yang pertama dan utama para jemaah, hendaklah kita membetulkan niat kita, termasuk diri saya, kita memperbaharui niat kita, membetulkan niat kita, ikhlas semata-mata untuk kita mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Semoga apa yang kita akan dengar dari firman-firman Allah dan juga dari sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan nur, setiap kalamullah dan kalamur Rasulullah merupakan cahaya yang akan membersihkan, yang akan menyinari hati-hati kita yang penuh kegelapan, yang penuh dengan titik-titik dosa.
Terutama pada zaman yang kita tinggal sekarang ni. Bila kita keluar daripada rumah Allah, kita keluar daripada rumah-rumah kita, di perjalanan, di dalam MRT, di dalam bas, di mana saja kita pergi, maka betapa payahnya untuk kita menjaga mata kita. Betapa payahnya untuk kita menjaga telinga kita. Dan setiap maksiat yang dilakukan oleh pendengaran kita, penglihatan kita, ataupun mata, telinga kita, akal fikiran kita, lidah kita, maka akan menghasilkan titik-titik hitam di dalam hati kita. Dan apabila titik demi titik hitam wujud di dalam hati kita, lama-kelamaan, maka cahaya hidayah Allah SWT akan pudar. Sehinggakan hati kita akan mulai sakit. Hati kita akan mati. Dan berapa ramai hari ini manusia yang mana hati-hati mereka telah mati. Hati-hati mereka telah lalai daripada mengingati Allah SWT. Hati-hati mereka tidak mengenal Allah SWT. Jadi pada malam ini, para jemaah barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memberi kita kesempatan untuk kita hadir di dalam majlis ini agar Allah SWT kurniakan pada kita kefahaman yang benar. Kefahaman yang mana yang Allah SWT kehendaki. Jadi para jemaah barakallahu fikum, maka kita berada pada bab yang ke-33 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang ke-33. Jadi bab ini kita katakan sekadar ataupun kita murajaah sedikit. Bab ini adalah bab yang mana? Babu mulatafatil yatim. Iaitu bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Wal banat, dan juga anak perempuan. Wasairi da'afah wal masakin wal munkasirin. Iaitu bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak perempuan dan orang yang lemah, dan juga orang-orang yang mana kaum fakir, miskin, dan juga wal munkasirin, yakni orang-orang yang sedang bersedih. Orang-orang yang mana hati mereka ni sedang remuk, sedang dalam kesedihan. Dan juga wal ihsan, berbuat baik ilaihim, kepada mereka. Kepada yakni anak-anak yatim, kepada anak perempuan, kepada orang-orang lemah termasuk kaum wanita, dan juga kaum fakir miskin, orang-orang yang bersedih. Dan bagaimana juga watawadu ma'ahum, yakni merendah diri serta bersikap merendah kepada mereka. Jadi ini bab yang sedang kita berada di dalamnya. Dan di dalam bab ini kita telah melalui beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim berserta dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-268. Hadis 268. Jadi tadi apa yang telah saya sampaikan ni supaya kita sedar kita di dalam bab apa. Jadi kenapa dah beberapa hadis telah berlalu, jadi kita nak tahu kita di dalam tajuk, yang mana tajuk ini merupakan tajuk bab supaya seseorang itu merendahkan diri mereka. Merendahkan diri mereka. Yang ini orang-orang yang beriman yang mana merendahkan diri, mempunyai sifat tawaduk terhadap kaum-kaum yang lemah. Terutama anak yatim, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang mana hati mereka sedang berada di dalam kesedihan, iaitu kaum-kaum wanita dan sebagainya. Jadi pada hadis yang ke-268, yang mana hadis yang dari Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah masuk ke atasku seorang wanita, dan bersamanya iaitu dua anak perempuan, ataupun kita katakan dua gadis perempuan ataupun anak perempuan, dan dia bertanya, tas'alu, yakni dia bertanya. Jadi bertanya di sini berarti dia menanyakan bahawa adakah sesuatu di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Maka dikatakan, maka tidak ada di sisiku. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada di sisiku sesuatu apa pun kecuali satu biji tamar. Itu satu biji kurma, satu biji tamar. Fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnataiha walam ta'kul minha.
Maka aku pun berikan satu biji kurma itu kepada wanita itu. Dan dia pun membagikan biji kurma itu, dibagikan dua kepada anak perempuan dia. Jadi satu biji kurma itu dibagikan. Walam ta'kul minha. Dan dia, wanita itu yang meminta itu, dia tidak memakan sebahagian pun daripada tamar itu. Berarti tamar itu dibagikan kepada anak perempuan dia. Qamat fakharajat. Maka dia pun bangun dan dia pun telah keluar, meninggalkan. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk kepada kami. Fa akhbartuhu, maka aku pun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manib tuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Nabi kata, barang siapa yang diberi cubaan sesuatu dari gadis-gadis seperti ini, lalu berbuat baik kepada mereka, maka gadis-gadis itulah ataupun anak-anak perempuan itulah yang akan menjadi tabir, yang akan menjadi dinding ataupun hijab ataupun pelindung untuknya dari siksa neraka. Dari siksa neraka. Jadi saya ulangi lagi hadis ini, hadis yang ke-269. 68, maaf, hadis yang ke-268. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya imra'atun wa ma'ha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala manib tuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Jadi hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ada seorang wanita masuk ke tempatku, yakni ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beserta wanita itu ada dua anak perempuan ataupun dua anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. Berarti yang ada pada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, hanya sebiji kurma. Kemudian itulah yang ku berikan padanya. Berarti Aisyah radhiyallahu anha telah berikan sebiji kurma itu kepada wanita itu. Lalu wanita tadi membaginya menjadi dua. Kurma itu dibagikan menjadi dua untuk kedua anaknya. Berarti separuh kasih anak yang satu, separuh lagi kasih anak yang satu lagi. Dan ia sendiri, wanita itu, tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Selanjutnya ia berdiri lalu keluar. Setelah dia bagikan kurma itu, dia bagikan dua kepada anak perempuannya, dua orang tu. Lepas tu dia pun keluar. Maka Nabi SAW pun masuk di tempatku pada waktu itu. Wanita tu keluar, Nabi SAW pun masuk. Maka aku pun memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha, dia pun ceritakan apa yang telah dilakukan tadi. Dia telah berikan sebiji kurma itu kepada wanita itu, dan wanita itu telah membagikan satu biji kurma itu bagi dua kepada dua anak perempuannya. Maka Nabi SAW pun bersabda, yang artinya, barang siapa yang diberi cubaan sesuatu dari gadis-gadis seperti ini, berarti anak-anak perempuan yang kecil, lalu berbuat baik kepada mereka, maka gadis-gadis itulah, anak-anak perempuan itulah yang akan menjadi tabir untuknya dari siksa neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan lihat pada syarahnya yang mana yang telah disyarah oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka disebutkan di sini, Zakara al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qissatun ajibatun gharibatun. Maka dikatakan, maka
penulis rahimahullahu ta'ala berkata mengenai riwayat dari Aisyah, sebuah kisah yang sungguh menakjubkan. Dia kata ini sebuah kisah ajibah gharibah. Sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Ia berkata, seorang wanita bersama dua anak perempuannya masuk ke rumahku meminta sesuatu. Ia berbuat demikian kerana apa? Kerana apa wanita itu meminta sesuatu daripada Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berarti wanita itu telah datang kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang wanita jumpa kepada seorang wanita. Dan apa yang membuat wanita itu datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha, iaitu kerana fakir. Kerana kefakiran. Wadzalika li'annaha fakirah. Kerana dia fakir. Jadi fakir ni kita katakan lebih asyad lagi daripada miskin. Kalau kita katakan fakir dengan miskin, walaupun ada perbezaan pendapat di antara para ulama, tetapi bila kita kata seorang yang fakir ni, berarti dia ni lebih lagi miskin daripada orang yang miskin itu. Orang miskin pun dia nak katakan tak dapat mencukupi yang ini kehidupan dia pada hari itu. Nafkah untuk diri dia pada hari itu, keperluan dia untuk diri dia pada hari itu pun tidak cukup. Mungkin dia perlukan, kita katakan, setengah saja yang dia dapat tunaikan untuk keperluan dia. Tapi kalau orang yang fakir, setengah pun tak sampai. Dan disebut di sini, falam tajid indi illa tamra wahida. Maka tidak ada di sisiku kecuali tamra, cuma satu biji tamar saja, satu buah tamar saja. Dan ini adalah baitun min buyuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan rumah daripada rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengatakan bahawa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa pada ketika itu, hanya satu biji tamar saja. Rumah siapa? Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa kecuali satu biji tamar. Yang ada pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu biji tamar. La tujad fihi illa tamra wahidah. Maka dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa kecuali satu biji tamar saja. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berikan satu biji tamar itu kepada wanita itu, dan wanita itu telah membagikan satu biji tamar itu kepada dua, dan wanita itu telah memberikan separuh biji tamar kepada satu anak perempuan, separuh lagi kepada satu anak perempuan, dan wanita itu sendiri tidak memakan tamar itu. Berarti pengorbanan Siti Aisyah sebagai satu orang wanita, dan pengorbanan seorang wanita lagi yang merupakan ibu kepada dua anak perempuan. Menunjukkan bahawa ada dua, dari kisah ini kita tahu pengorbanan seorang wanita. Satu, Siti Aisyah radhiyallahu anha korban satu biji tamar, dan dia ada pun memang satu biji tamar saja, dan dia korbankan, dan wanita itu yang dapat pun dia bagikan kepada anak-anak dia. Berarti Siti Aisyah radhiyallahu anha pun tidak memakan biji kurma itu, dan wanita itu pun tidak makan kurma itu juga. Maka kemudian fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun menceritakan kisah yang menakjubkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menakjub ini kerana apa? Kerana wanita itu dia mengorbankan satu biji tamar ini kepada kedua anak dia. Jadi berarti pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Jadi ini merupakan satu kisah yang ajib, satu kisah yang sangat menakjubkan. Berarti kita katakan pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang wanita untuk anaknya. Dan maka Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuannya dengan sesuatu. Jadi diuji di sini kerana apa? Kerana berarti anak-anak itu di dalam kelaparan, perlu pada makanan. Dan pasti ibunya juga berada juga di dalam kelaparan. Kerana apa? Dia juga seorang yang fakir. Jadi ini merupakan ujian. Jadi anak dua orang, kurma satu. Kalau nak bagi tiga memang boleh juga, tapi dia korbankan. Untuk diri dia ni, dia korbankan, dia cuma bagikan kurma tu dua saja. Jadi ujian di sini,
disebutkan di sini laisal murad bihi huna ya ini bil yani bal wa syar, yakni di sini ujian ini bukanlah menunjukkan bahawa ujian yang merupakan satu keburukan, tidak. Ini bukan merupakan satu ujian yang merupakan keburukan. Kerana apa? Kerana natijahnya perkara ini akan menjadi sebab wanita itu, kelakuan ini akan menjadi sebab wanita itu dipelihara ataupun dihijab oleh api neraka. Jadi disebut di sini barang siapa yang diuji, maksudnya bukan ujian keburukan, tetapi barang siapa yang ditakdirkan. Berarti ini merupakan perkara yang mana Allah SWT telah takdirkan. Jadi di sini merupakan satu takdir, satu perkara yang Allah SWT telah tetapkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Wa nabluukum bisyahri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan. Sebagai fitnah di sini berarti sebagai satu cubaan, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi ini merupakan satu ujian kehidupan. Kesenangan, kesusahan merupakan satu ujian kehidupan. Jadi wanita itu telah diuji dengan kefakiran. Dan wanita itu juga telah menghadap dua anak wanitanya, dua anak perempuannya, dua anak gadisnya yang mana yang berada di dalam kelaparan. Jadi ini berarti dalam keadaan diuji oleh Allah SWT. Dalam keadaan kefakiran, di dalam keadaan kelaparan. Dan juga di dalam keadaan yang mana makanan yang ada sebenarnya tidak mencukupi. Kita bayangkan satu biji kurma saja, agak-agak kita makan pun tak kenyang. Kalau kita buka puasa pun, kita nak ambil sunnah kan, mungkin makan ganjil, 3 ke 7 dan sebagainya. Itu kita kata kurma lah. Tapi ni satu biji kurma terbagi lagi. Bagi 2. Jadi ini merupakan ujian. Jadi cubaan yang Nabi SAW masukkan ini sebenarnya bukan merupakan cubaan yakni yang merupakan keburukan, tidak. Tetapi kerana ini merupakan apa yang Allah SWT telah takdirkan untuk seseorang itu. Kerana setiap orang yang berada di dalam kebaikan, setiap orang yang berada di dalam keadaan kebaikan ataupun keburukan, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri akan merasai mati. Dan kami wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami menguji kamu, kata Allah, dengan keburukan dan juga kebaikan. Dan kepada kami wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Jadi setiap syar dan setiap khair, setiap keburukan dan setiap kebaikan ini fitnah, yang ini merupakan ujian. Jadi jangan kita rasakan bahawa bila kita di dalam kesenangan, kita berada di dalam keadaan yang baik, berarti ini bukan diuji oleh Allah. Jangan kita rasakan orang yang berada di dalam keburukan ataupun orang yang berada di dalam kesusahan, dia diuji. Tapi kita di dalam kesenangan, kita tidak diuji. Sebenarnya bukan macam tu. Sama ada kita berada di dalam kesenangan, kelapangan, ataupun kesusahan, kekayaan, kemiskinan, kesihatan, yakni kesakitan, muda, tua, miskin, kaya. Di dalam setiap apa saja keadaan yang kita berada di dalamnya, maka kita tidak terlepas dari takdir Allah, dari penentuan Allah. Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang ditakdirkan memiliki 2 anak perempuan, dan kemudian Nabi SAW beritahu, maka barang siapa yang diuji oleh 2 anak perempuan, berarti barang siapa yang ditakdirkan memiliki 2 anak perempuan, yang mana yang terkandung di dalam hadis ini, kemudian ia memelihara dan mendidiknya sampai dewasa. Dia memelihara dan mendidik anak perempuan itu sampai dewasa. Maka ia akan menjadi penghalang dari neraka pada hari kiamat. Allah Ta'ala menghalanginya dari siksa api neraka kerana telah mendidik anak-anak perempuannya dengan baik. Kerana wanita itu lemah. Li'anna al-bint da'ifah. Kerana wanita itu lemah. La tastati an taksib. Kerana wanita itu lemah dan wanita ini tidak mampu, yang ini untuk kita katakan
wanita itu lemah dan tidak boleh menjadi tulang punggung keluarga. Jadi ini apa yang terkandung di dalam syarah ini. Walaupun keadaan berubah, kita lihat seolah-olah keadaan berubah. Wanita zaman sekarang ini, kita lihat ada wanita zaman sekarang yang kita hidup di zaman ini, kita kata konteks Singapura, ada wanita yang mana mereka menanggung nafkah keluarganya, betul? Kita kata itu, kita kata, tetapi secara am, wanita ini nak dibandingkan lelaki, wanita ini adalah lemah. Jadi lemah dari sudut apa? Akan diterangkan. Akan diterangkan. Jadi di sini disebutkan, kerana itulah Nabi SAW telah bersabda yang artinya, maka barang siapa yang ditakdirkan memiliki 2 anak perempuan, kemudian ia memelihara dan mendidiknya sampai dewasa, maka ia akan menjadi penghalang dari neraka pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghalanginya dari siksa api neraka kerana apa? Telah mendidik anak-anak perempuannya dengan baik. Dan telah dikatakan di sini kerana wanita itu lemah, tidak boleh menjadi tulang punggung keluarga sebagaimana laki-laki, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kerana apa? Kerana mereka telah melebihkan sebagian, ini Allah telah melebihkan sebagian mereka itu, iaitu kaum lelaki, atas sebagian yang lain, iaitu kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan kerana mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kerana menjadi kewajipan untuk kaum lelaki memberi nafkah kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Tetapi bukan menjadi satu kewajipan bagi seorang wanita untuk memberi nafkah kepada suaminya. Walaupun zaman sekarang ada wanita yang membantu, yang bekerja, yang menghasilkan duit, yang membantu suaminya daripada, kita katakan daripada sudut financial, tetapi bukan kewajipannya. Sebenarnya kewajipan untuk memberi nafkah kepada isteri, kepada wanita, kepada anak-anak adalah kewajipan orang lelaki. Orang lelaki. Dan disebutkan falladhi yunfiqu 'alal 'aila wa yaktasib huwa rajul. Orang yang paling berkewajipan untuk menghidupi keluarga adalah laki-laki. Orang yang paling berkewajipan untuk menghidupi keluarga, untuk menafkahi keluarga adalah laki-laki. Sedangkan tugas utama wanita adalah di rumah. Melayani, membantu suami dan mendidik anak-anaknya. Wanita bukanlah untuk bekerja dan mencari penghidupan, kecuali menurut budaya barat yang bukan Islam. Ini kita kata by default, asalnya. Ini adalah asal. Kerana apa? Kita nak bandingkan zaman kita dengan zaman Nabi SAW. Dan ketika Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin syarahkan hadis ini pada zaman dia. Sebab bila kita baca syarahnya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Saudi dulu dengan Saudi sekarang pun dah berbeza. Kan? Sekarang wanita-wanita yang ada di Saudi dah boleh bawa kereta kan? Berbeza, tapi pada zaman dia berbeza. Jadi disebut di sini, maka nanti saya akan terangkan, wanita bukanlah untuk bekerja dan mencari penghidupan kecuali menurut budaya barat yang bukan Islam. Dan bangsa-bangsa yang serumpun dengan mereka, iaitu orang-orang yang terkesan lalu mengikuti budaya mereka, di mana kaum perempuan bekerja seperti kaum lelaki di dalam perusahaan. Berarti di dalam factory ke, di dalam mana-mana tempat, perdagangan, ofis, pejabat. Jadi mafsadah dia, kerosakan dia apa? Saling bercampur satu sama lainnya. Jadi asalnya, dikatakan dulu, hatta di Arab Saudi, hatta di Yaman, saya pernah satu ketika berada di sana, hatta di Yaman, pada permulaan wanita dengan wanita kerja. Tapi lama-kelamaan dah mula bercampur, iktilat. Jadi berarti mafsadah dia, kerosakan dia ada di sana. Hinggakan wanita-wanita terpaksa tinggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja, untuk menafkah suaminya dan anak-anaknya. Jadi ini merupakan satu perkara yang sepatut kita rasa sedih. Tapi dia dah jadi perkara yang
normal. Satu perkara yang normal. Jadi asalnya berarti kita nak ukurkan, kita nak bandingkan betapa jauhnya pengamalan agama Islam dari zaman Nabi SAW nak dibandingkan pada zaman kita sekarang ni. Yang di mana disebut di sini, jadi wanita saling bercampur satu sama lainnya di barat, kita kata barat lah, west, dan bangsa-bangsa yang serupun dengannya, di mana wanita yang lebih cantik akan mendapatkan pekerjaan yang lebih lumayan. Jadi interview dia first tengok cantik tak cantik dulu. Dan perkara ni memang dah kita kata lumrah. Dan zaman sekarang side track sikit. Zaman sekarang ada kala bukan kata keluar kerja, pergi belajar agama. Ini benda yang berlaku. Pergi belajar agama pun boleh dapat jodoh juga. Padahal pergi belajar agama ni, belajar Quran, belajar hadis, tetapi dapat jodoh. Yang lebih sedih lagi, dapat jodoh suami orang, isteri orang, rosak rumah tangga. Berlaku tak perkara ni? Berlaku. Jadi mafsadah dia lebih, kerosakan dia lebih daripada dia punya kebaikan. Dan perkara ni berlaku. Kerana itu kalau kita lihat, macam-macam masalah yang timbul. Kalau konteks Singapura ni, Majlis Ugama Islam Singapura, macam-macam masalah. Cuma ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu saja. Tapi macam-macam masalah yang ada. Ini kita kata di dalam kelas belajar agama. Kalau kelas bukan belajar agama, lebih dahsyat lah. Kalau kelas belajar agama pun boleh, kata orang tu, boleh pergi kelas, pergi belajar tapi dapat jodoh sekali. Alhamdulillah lah, Allah dah tetapkan jodoh dia kat sana kan. Tapi lepas tu tak apa, kalau jodoh kadang-kadang suami orang, isteri orang jadi masalah rumah tangga dan benda ni berlaku. Jadi berarti ikhtilat ini hanya berlaku juga di dalam pusat-pusat pengajian. Apatah lagi kalau di luar pusat pengajian lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Jadi asal ni kerana apa? Kerana niat pertama ingin menanggung keluarga. Jadi bila ingin menanggung keluarga, terpaksa kena keluar rumah, terpaksa kena kerja. Jadi bila terpaksa kena kerja, terpaksa kena belajar. Terpaksa kena berlumba-lumba. Dan pada pengajian-pengajian yang lalu yang mana saya duk ikut Dr. Saifuddin Hafizallahu Ta'ala, maka dia kata apabila wanita berjauhan dengan anak-anaknya di rumah, jadi tarbiyah bagi anak-anak itu yang bermula daripada ibunya sendiri. Jadi bila wanita dah banyak masa di luar rumah, hingga tidak ada masa untuk mentarbiyah anak-anaknya. Dan satu lagi, kita bukan berat sebelah. Bukan bila kita kata, seperti di sini dikatakan, sedangkan tugas utama wanita adalah di rumah, melayani, membantu suami. Jadi jangan kita sebagai kaum lelaki-lelaki rasakan wanita kita, isteri kita ni macam maid dekat rumah pula. Jadi kita rasa kita keluar kerja, cukup. Aku balik, semua nak kena bereskan. Sebenarnya itu bukan maksud dia. Jadi bila lelaki ni lebih kuat daripada wanita, sebenarnya lelaki kena buat segala-galanya. Sebenarnya yang pergi pasar pun lelaki. Yang masak di rumah pun kerja lelaki. Yang basuh baju pun kerja lelaki. Ini sebenarnya semua kerja lelaki. Bukan kerja isteri kita. Bukan kerja wanita kita. Kerja lelaki. Di samping itu kita keluar kerja. Menunjukkan berapa kuatnya kita. Itu pasal kalau kita lihat negeri-negeri macam contoh, macam kita lihat negeri Yaman contohnya. Lelaki akan buat segala-galanya. Di pasar semua lelaki yang pergi pasar. Tapi di samping itu lelaki juga kerja. Tukang kayu, mekanik, macam-macam. Sehingga kan ada pasar, dia akan namakan pasar tu Su'un Nisa. Pasar untuk wanita saja. Dan pasar untuk wanita ni pasar apa tau? Shopping. Enjoy. Suami kasih duit, pergi beli barang-barang. Enjoy. You enjoy. Tapi hari ini kita hantar wanita kita pergi mana? Pergi pasar. Tapi kalau kita lihat, lelaki, kalau dikatakan lelaki ni lebih kuat daripada wanita, dia akan membuat segala-galanya. Tapi kalau isteri kita nak tolong, Alhamdulillah. Berarti dia bantu kita masak. Dia bantu kita cuci baju. Dia bantu kita didik anak-anak kita. Kita kena terima kasih dengan dia. Jadi cuma kadang-kadang kita salah faham. Kita ingat, kita kerja saja, kita balik, semua beres. Sebenarnya,
Tanggungjawab isteri-isteri kita ni, wanita-wanita ni untuk melayani suami dan mendidik anak-anak agama. Tetapi perkara-perkara dunia di dalam rumah, di luar rumah sebenarnya tanggungjawab suami. Itu pasal Nabi SAW, kalau Nabi tidak bersibuk beribadah di dalam rumah, Nabi akan sibuk khidmat isteri-isterinya. Pernah dengar hadis Nabi berjahit? Pernah dengar? Nabi pandai berjahit? Jadi para jemaah barakallahu fikum, kerana kita tidak mahu wanita rasa kita berat sebelah. Pasal saya menyampaikan yang hak. Sebenarnya kita sebagai lelaki, banyak benda yang kita tak buat. Kerana fahamlah bila kita dah kerja 8 jam, 12 jam, memang kita balik, memang tak larat. Memang kita penat. Kita tak mampu nak fikir. Jadi yang buat siapa? Isteri kita. Jadi sebenarnya kita kena terima kasih dengan isteri kita. Kerana isteri kita bantu kita melakukan kerja dalam rumah. Itu kerja kita sebenarnya. Kerja asal kita sebenarnya. Dalam rumah, isteri kita bantu kita. Dan kita memberi nafkah kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Tetapi apabila wanita telah keluar menggantikan tempat kita di luar, maka di dalam tanggungjawab wanita di dalam rumah ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama. Kedua, akan melakukan kerosakan di luar rumah. Kerana apabila ada ikhtilat, apabila ada campur gaul di antara lelaki dan wanita. Jadi ini kita nak kena faham, nak kena clear. Jadi maknanya memang perkara ni bukan satu perkara yang mudah. Maknanya di Singapura ni, kalau kita nak pergi pasar kita, nak masak kita, nak basuh baju isteri, basuh baju anak pun kita juga. Memang susah, tapi tak mustahil dan ada orang melakukannya. Ada orang melakukannya. Jadi kalau kita lelaki, kita belum sampai tahap itu, kita belum lagi seperti mana yang Allah SWT firmankan dalam ayat tadi. Yang mana lelaki ni lebih al-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang ni kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, belum lagi. Jadi kadang-kadang kita ingat kita kerja je, kita bagi nafkah pada isteri, pada anak ni, kita dah jadi pemimpin, belum lagi. Sebenarnya kita kena mudahkan isteri-isteri kita hingga isteri kita ni boleh didik anak dia. Dan pasti kita juga kena mengajar agama kepada isteri-isteri kita, kepada wanita-wanita kita, kepada anak-anak perempuan kita. Jadi para jemaah barakallahu fikum, maka disebutkan di sini, saya akan bacakan terjemahnya, di mana Syekh berdoa dan Syekh mengatakan sementara di negeri kita ini, itu di Saudi, alhamdulillah Allah mengurniakan nikmat ini. Ini pemerintah mengatur dalam undang-undang yang telah kita baca bahawa wanita tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Jadi ini pada zaman Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada zaman dia, pada sekarang double berbeza. Disebut di sini sama ada di tempat umum ataupun di tempat yang khas, kecuali berhubungan dengan wanita. Berarti wanita boleh keluar, kalau terpaksa kena keluar kerja pun, tapi suasana dia suasana wanita. Dia tidak bercampur gaul. Tapi zaman sekarang, dalam satu ofis, isteri orang, suami orang duduk dalam satu ofis. Hari-hari jumpa. Suami bila balik rumah dah berpeluh-peluh dah. Badan pun dah berbau dah. Tapi bila nak keluar kerja tinggal dengan isteri, badan wangi. Isteri bila balik rumah dah penat dah. Bila nak keluar kerja, badan wangi. Jadi bila yang wangi dengan wangi itu, suami orang, isteri orang. Dalam satu ofis yang mana bercampur gaul tak? Ikhtilat. Jadi kerosakannya di situ. Jadi berarti kalau sekiranya kita terpaksa, berarti kalau terpaksa kaum ibu ataupun wanita terpaksa kena keluar rumah untuk membantu suami. Kerana sebenarnya tanggungjawab suami memberi nafkah tu. Tapi terpaksa membantu suami, maka kita kena prihatin di dalam perkara-perkara demikian. Jangan sampai ada ikhtilat, jangan sampai membuka pintu fitnah. Tapi sebaiknya jangan, tidak perlu sebenarnya. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan kita. Sehingga dalam satu hari kita boleh bangun pagi, boleh pergi masjid, balik masjid, boleh hantar anak sekolah, boleh bawa isteri pergi pasar, boleh makan sarapan dengan isteri, balik, boleh tolong masak, boleh tolong jemur baju, boleh tolong gosok baju isteri. Berarti kita melayani isteri kita. Ini menunjukkan kenapa wanita ni kaum yang lemah.
Jadi benda ini benda yang bukan satu benda yang mustahil dan ada orang melakukannya. Mungkin ada di antara antum yang melakukannya, barakallahu fikum. Tapi hari ini sebaliknya. Sebaliknya. Jadi kat sini berarti tak ada berat sebelah. Jangan kata asyik wanita kena aja. Sebenarnya kaum wanita ini dia main peranan yang sangat besar di dalam rumah. Wanita, tanggungjawab wanita untuk menggalakkan suami dia solat berjemaah, untuk menggalakkan suami dia untuk menuntut ilmu, untuk pastikan suami dia mencari rezeki yang halal, untuk pastikan dia hidup sederhana, dia talbiah anak-anak dia supaya hidup sederhana, untuk galakkan anak-anak membaca Quran di rumah, menjaga zikir, menjaga adab dan sebagainya. Tetapi kalau wanita kita dah sibuk dengan urusan rumah tangga, kita tak bantu mereka, maka mereka tidak akan ada masa untuk melakukan perkara ini. Apatah lagi kalau wanita-wanita ini terpaksa kena keluar rumah. Jadi apa iaitu pelajaran yang kita boleh ambil dari hadis ini? Awalan, yang pertama, iaitu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rumah yang paling mulia sekali. Di atas permukaan bumi ini, rumah yang paling mulia adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kondo ke lebih besar, tidak. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Namun bayangkan rumah yang paling mulia dan di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang mana yang juga paling mulia, yang wanita yang mana paling Nabi cintai, namun tidak ditemukan apa-apa kecuali sebiji tamar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalbiah isteri-isteri dia hingga kan ada satu biji tamar pun boleh reda. Hari ini boleh isteri-isteri kita reda satu biji tamar. Dahlah tak tolong. Semua dia buat. Lepas tu dia kena keluar lagi kerja. Tampung kita lagi. Jadi ini sebenarnya bagaimana seorang suami Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalbiah isteri-isteri dia hingga kan satu biji tamar pun reda. Hingga kan satu biji tamar pun boleh mampu lagi korbankan kepada wanita yang lain yang meminta tolong. Allahu Akbar. Jadi disebutkan di sini, sementara kita di negeri kita, setiap kali bila kita makan, berapa banyak hidangan? Banyak hidangan. Lebih dari 5 macam hidangan. Sekarang masalahnya, soal dia, kenapa pintu rezeki dunia dibukakan kepada kita, tetapi kenapa tidak dibukakan kepada mereka? Kerana ini kita berada di dalam bab kaum fakir, miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang bersedih hati. Kenapa dibukakan kepada kita, tapi tidak dibukakan kepada mereka? Adakah kita ni lebih baik dari mereka? Adakah kita ni lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi SAW sehingga kan mereka berada di dalam keadaan kefakiran, mereka berada di dalam keadaan kelaparan, mereka yang hidup pada zaman Nabi, hatta rumah Nabi SAW tidak ada makan, hanya ada biji kurma dan sebagainya. Adakah ini ukuran yang berarti kita ni lebih baik pada mereka? Adakah Allah SWT mengukurkan bahawa kekayaan, kemewahan ini menunjukkan lebih baik dan orang yang berada di dalam kemiskinan, kefakiran, kesusahan tidak baik? Adakah itu kayu ukur? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak, maka justru lebih yang dikehendaki kita diuji dengan melimpahnya kenikmatan. Jadi kita nak kena faham sebenarnya kita sedang diuji. Bila kita lupa yang kita sedang diuji, itu satu masalah yang besar. Kadang-kadang kita rasa orang saja diuji, tapi sebenarnya kita lupa kita hari-hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan, maka dengan melimpahnya kenikmatan pada masa sekarang, kenikmatan yang diberikan kepada kebanyakan orang malah menjadi sebab keburukan, kehancuran, kesombongan dan hingga manusia itu menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mana yang jauh dari Allah. Jadi merupakan ujian. Tetapi zaman Nabi SAW, Rasulullah, para sahabatnya, isterinya, walaupun mereka di dalam kefakiran, kesusahan, kemiskinan, kesedihan, tetapi iman mereka kukuh. Iman mereka sangat kuat. Tetapi pada zaman sekarang dengan adanya bermacam-macam nikmat ini,
manusia itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kemewahan ini, setiap kenikmatan ini membawa seseorang itu menjadi satu sarana, satu wasilah kepada kemaksiatan. Jadi berarti bukanlah kita tak boleh ada harta, bukan kita tidak boleh ada kemewahan. Tetapi maknanya kalau kita diuji dengan kemewahan, dengan kesenangan, maka hendaklah kita berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan sampai kemewahan ini, pintu kemewahan ini, pintu kebahagiaan ini menjadi sebab kemaksiatan. Menjadi sebab seseorang itu lupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ithar. Ithar yakni apa yang kita boleh pelajari dari hadis ini adalah mendahulukan orang lain. Dan ada banyak kisah-kisah para sahabat yang mana mereka ni sentiasa mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan ada satu kisah terlintas dalam hati saya. Satu kisah terlintas dalam ingatan yang mana satu ketika ada seorang alim yang mana dia telah sampai ke satu tempat, satu kawasan, dan dia telah berjumpa kepada seorang alim yang lain. Saya lupa tempatnya. Dan dia tanyakan apa ertinya zuhud. Apa ertinya zuhud. Jadi zuhud berarti seorang yang zuhud tu seorang yang dia tidak ada cinta dunia di dalam hatinya. Walaupun dia ada kemewahan, walaupun dia ada dunia di luar, tetapi tidak ada cinta dunia di dalam hati. Kita katakan zuhud. Jadi dia kata apa erti zuhud? Jadi seorang alim ini katakan erti zuhud ini adalah apabila kamu ada makan, apabila kamu ada makanan, maka kamu bersyukur. Apabila kamu ada makanan, kamu bersyukur. Tetapi bila kamu tidak ada makanan, kamu bersabar. Bila kita ada makan, kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita tak ada makanan, bersabar. Jadi dia kata ini erti zuhud. Jadi si fulan ini kata itu adalah pengertian zuhud di sisi kamu. Pada pendapat kamu. Tetapi pada pendapat kami, zuhud itu adalah apabila seorang itu tidak ada makanan, maka ia bersyukur. Bila tak ada makanan, dia bersyukur. Tetapi bila ada makanan, dia berikan kepada yang lain. Bila ada makanan, dia berikan kepada yang lain. Berarti sentiasa bila ada makanan, selalu tengok. Ada tak orang lain yang tak ada makanan? Tak ada. Okey, bagikan. Bila dia tak ada makanan, Alhamdulillah. Ada makanan, tengok ada orang lain tak ada makanan. Dia mengutamakan orang lain. Jadi ini kita kata derajat iman seseorang itulah berbeza. Bukan kita kata salah kalau kita ada makan, Alhamdulillah, tak ada makan kita bersabar. Tetapi maknanya hatta keimanan seseorang itu pun berbeza. Jadi ini kita kata apatah lagi pada zaman sahabat. Kenapa kita tak nak rasakan betul ke kisah-kisah para sahabat ini? Mereka ada satu biji kurma. Jangan sampai kita tidak mempercayai apa yang mereka lalui. Jadi yang kedua ini sikap ithar, iaitu maka disebutkan di sini fa inna Aisyah laisa indaha illa tamra wa ma'a dhalik yakni atharuha biha hadhi yakni miskinah, iaitu disebutkan di sini bahawa Aisyah tidak memiliki sesuatu kecuali hanya sebutir kurma. Meskipun demikian, beliau tetap memberikannya kepada wanita yang miskin itu. Jadi berarti walaupun ada satu biji kurma, jadi berikan satu biji kurma itu kepada wanita itu. Berarti ini adalah sifat ithar. Iaitu sifat mendahulukan orang lain. Walaupun diri sendiri memerlukannya. Pasal kalau diri sendiri tak perlukan, itu berarti pengorbanan dia kurang. Tetap diberi pahala kalau kita ikhlas, kita beri hadiah, tetap diberi pahala. Tetapi kalau sekiranya kita sendiri memerlukan perkara itu, kita sendiri berhajatkan perkara itu, tapi kita korbankan perkara itu kepada yang lain, berarti ini merupakan disebutkan di sini ithar. Iaitu mendahulukan orang lain. Walaupun diri mereka memerlukannya, tetapi mendahulukan orang lain. Sementara kita, maka dikatakan oleh Syekh di sini, rahimahullahu ta'ala, sementara kita memiliki banyak harta, tetapi ketika datang seorang yang meminta kita, malah menolaknya, tidak memberi. Kalau nak test market, cuba jalan kat Gilang. Gilang Serai ke test market lah. Padahal ada banyak ni. Kan kata satu biji kurma ada banyak. Tapi kadang orang datang, hati kita tengok, dia ni lagi.
Daripada jauh kita dah ambil jalan lain. Orang yang sama. Lagi-lagi kalau kita pernah nampak yang dia ni melakukan perkara-perkara yang maknanya kurang baik lah, kita katakan. Padahal ada lebih. Jadi beza Ithar ni walaupun dia memerlukan pun dia memberi. Nak dibandingkan dia kata di sini, meminta, yakni datang seorang yang meminta, kita malah menolaknya, tidak memberi. Sebenarnya yang menjadi masalah kenapa kita menolak orang yang meminta-minta adalah kebanyakan dari mereka itu berdusta. Pasal kadang-kadang ada orang yang dia berdusta. Kadang-kadang dia datang kat kita, dia minta. Kemungkinan lah, ini saya kata kemungkinan mungkin kita ada $10 je. Tapi dia minta kita, tapi kita tengok dia main kocek, 50 ada 2-3 keping, duit semua ronyok-ronyok kat dalam. Pasal baru habis collection. Mungkinan. Jadi kadang-kadang memang, pasal dia sebut kat sini, jadi ini Syekh yang sebut. Jadi Syekh kata sebenarnya yang menjadi masalah kenapa kita menolak orang yang meminta-minta adalah kerana kebanyakan dari mereka itu berdusta. Terkadang ia lebih kaya dari yang dimintai. Jadi ini pun satu masalah juga. Kerana apa? Kerana apabila kita ingin meminta ini di dalam Islam adalah ketika darurat saja. Ketika dah di dalam keadaan darurat. Maknanya kalau kita katakan susahlah nak dapat di dalam keadaan darurat ini. Sehingga kan para ulama ada mengatakan sehingga kan kalau bangkai itu menjadi halal untuk seseorang itu, dah sampai menjadi halal, barulah dia boleh meminta. Jadi kadang-kadang tak sampai peringkat macam itu. Dan biasanya orang-orang yang mana yang orang-orang yang benar-benar miskin dan bertakwa kepada Allah, walaupun dia tak ada, dia tidak akan meminta kepada selain Allah. Dia akan hanya minta pada Allah SWT. Dan orang yang meminta-minta ni, ada kala dia lebih kaya daripada orang-orang yang miskin. Jadi disebutkan di sini, terkadang ia lebih kaya dari yang dimintai. Betapa banyak orang yang pekerjaannya meminta-minta, tetapi setelah ia meninggal, harta warisannya begitu banyak. Tapi dia punya kerja apa tahu? Profesional minta-minta. Tapi sebenarnya dia ada harta. Dia boleh bagi harta warisan. Hal inilah yang menyebabkan orang tidak memberinya. Jadi kadang-kadang ini yang membuat orang tidak memberinya. Mereka berdusta dengan memperlihatkan dirinya miskin, lemah, bajunya nampak lusuh, tetapi itu hanyalah sebuah kedustaan. Jadi ini berarti satu bab lagi lah. Jadi menunjukkan bahawa meminta ni bila dibolehkan sebenarnya. Bila kita dibolehkan meminta. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah pada masa zaman sahabat Nabi SAW, yujad fihim al-fakir kama yujad fihim al-ghina. Ataupun al-ghani. Yang ni di antara para sahabat ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Bahkan fakir. Berarti pada zaman sahabat juga ada sahabat yang kaya dan juga ada sahabat yang miskin. Tetapi mereka tetap sahabat Nabi SAW. Jadi begitu juga kita pada hari ini pun, ada kala kita diuji dengan kemiskinan, kekurangan, kesusahan. Ada kala juga kita diuji dengan kekayaan. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebahagian manusia kaya, sebahagian manusia miskin? Apa hikmahnya? Supaya kita saling-saling sama memerlukan di antara satu sama lain. Pasal kita kalau bayangkan semua orang kaya, semua orang jadi bos. Nak suruh siapa buat kerja? Suruh dia buat kerja, dia cakap, I'm the boss. Semua orang kata dia bos. Siapa nak buat kerja? Ataupun tidak ada yang saling memerlukan antara satu sama lain. Macam contohnya kan, kita ada banyak pekerja yang datang dari luar. Macam contoh kalau di Singapura ni, kalau kita katakan, bukan kita nak katakan kerja sebagai pembersih itu hina. Tidak. Sebenarnya di antara kerja yang mulia adalah menjadi cleaner. Kalau di Singapura ni, saya cakap konteks Singapura, jangan kita rasa, oh kalau dia cleaner berarti kerja dia tak mulia. Sebenarnya cleaner lah kerja yang mulia. Kalau tak ada cleaner, Singapura tak akan jadi bersih. Semua orang nak buang, tak ada orang nak bersihkan. Macam mana? Jadi cuma apa yang saya nak masukkan di sini, jadi mereka datang, mereka bekerja. Jadi orang yang mana yang membayar, mengupahkan supaya orang lain membuat kerja yang mana dia sendiri tidak boleh buat, tetapi cuma dia ada harta, dia boleh memberi upah.
Jadi berarti kerana orang itu saling memerlukan satu sama lain. Kalau semua kaya, seperti mana saya katakan, kalau semua nak jadi bos, tak ada orang nak bikin kerja macam tu. Lagi-lagi sekarang kalau kita lihat, zaman berbeza. Sekarang kalau kita lihat di Singapura ni, hatta driver pun, kita kata Singaporean pun banyak driver pun kalau boleh tak nak kerja driver juga. Pasal saya tengok kebanyakan driver-driver di Singapura ni, semua saya tengok semua orang daripada luar negeri. Kecuali segelintir sajalah. Kalau katakan driver sendiri, okeylah. We are our own boss. Tapi kalau kena driver dengan company mangsa 12 jam, 16 jam kan. Kebanyakan semua orang luar. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak beri masa begitu panjang. Kita, khususnya orang Singapura ni, kita ada keluarga di sini. Kan? Ada anak, ada isteri nak belajar agama. Jadi orang yang datang dari luar ni, mereka memang datang dedicated khususnya untuk bekerja saja. Jadi kalau mereka tak ada, siapa nak bangunkan bangunan-bangunan yang baru? Dulu boleh lah. Dulu kalau kita tanya, ada orang tukang kayu, ada orang dia memang bekerja untuk naik-naikkan bangunan. Tapi sekarang dah tak ada. Semua yang bekerja semua dari luar. Kerana apa? Kerana mereka memerlukan perkara itu untuk menafkah diri mereka dan keluarga mereka. Jadi di sini Allah SWT ciptakan golongan manusia yang kaya, golongan manusia yang miskin dan sebagainya. Kerana hikmahnya saling memerlukan antara satu sama lain. Nah, jadi ini adalah hikmah. Di antara hikmahnya, ada kaya dan miskin. Cuma hadis tadi, walaupun Aisyah radhiyallahu anha pun di dalam keadaan serba tiada, tetapi tetap dia memberikan kurma itu. Dan seterusnya, keutamaan orang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan, khususnya anak-anak perempuan, baik berupa harta, pakaian, berbaik sangka, menjaga diri mereka, kerana wanita adalah orang yang lemah dan terbatas. Jadi berarti nak dibandingkan wanita dengan lelaki ni, dari sudut zahir kita katakan memang wanita ini lemah nak dibandingkan lelaki. Kerana itulah Allah SWT memberi tanggungjawab lelaki ni lebih daripada wanita. Ada perkara yang mana wanita boleh lakukan tetapi lelaki tidak boleh melakukannya. Wanita boleh mengandungi anak di dalam rahim. Wanita boleh melahirkan anak, lelaki boleh? Lelaki tak boleh. Jadi kita bayangkan wanita-wanita yang mana yang melahirkan anak, berarti mereka beri nyawa. Mereka telah beri nyawa mereka. Jadi kalau kita ada isteri ataupun anak-anak perempuan kita yang mana yang biasa melahirkan, sebenarnya mereka biasa beri nyawa mereka. Isteri-isteri kita yang melahirkan anak kita, kalau 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, berarti mereka dah 4, 5, 6 kali beri nyawa mereka untuk kita juga. Tapi kita dah biasa beri nyawa kita untuk isteri kita. Ada tak suami beri nyawa untuk isteri? Tapi isteri dah beri nyawa untuk suami dah. Jadi suami beri nyawa untuk isteri apabila suami dengan ikhlas kerja di luar mencari rezeki lah. Berarti kita bertawakal kepada Allah. Kerana apa-apa pun boleh terjadi pada diri kita. Jadi kerana itu kita jangan komplain. Bila kita fikir balik, isteri kita, kalau katakan isteri kita melahirkan anak-anak, berapa kali mereka beri nyawa mereka untuk Allah SWT, untuk diri kita. Mereka dah korbankan. Jadi kerana itu, jangan kita menyakiti kaum wanita, kaum-kaum yang lemah, anak-anak perempuan, fakir, miskin, anak-anak yatim. Orang-orang yang mana yang hati di dalam keadaan sedih, remuk dan sebagainya. Jadi di dalam bab ini berarti hendaklah kita bertawaduk, hendaklah kita rendahkan diri kita. Hendaklah kita rendahkan sayap kita, terutama mereka yang diberi kekayaan. Mereka yang ada kemewahan, mereka yang ada pada tempat yang tinggi, maka hendaklah mereka tu merendahkan sayapnya untuk bersama dengan orang-orang yang berada di tingkatan yang rendah. Kerana itulah, seperti mana saya katakan, khususnya kalau kita pergi kawasan sini, macam di Geylang Serai, di mana kadang-kadang kita lihat ada orang yang mana dalam diri dia sangat lemah, sangat kita tengok tak upaya dan sebagainya. Janganlah kita menyombongkan diri kita. Walaupun kita boleh beri salam, kita boleh senyum, kita boleh ajak dia duduk, minum. Supaya apa? Supaya kita mendidik hati kita. Supaya tidak ada perasaan sombong, perasaan takbur, perasaan rasa kita lebih baik daripada yang lain. Dan juga seterusnya, khamisan, seperti yang pernah kita isyaratkan pertama kali, bahawa yang bertugas mencari nafkah
dan yang menafkahi adalah lelaki. Sementara kaum wanita cukup di rumah saja menunaikan tugas rumahnya. Begitu juga tugas-tugas yang tidak boleh ditunaikan kecuali oleh wanita seperti mendidik anak-anak. Cuma zaman berubah. Ada kala memang kita tak nak tapi kadang-kadang terpaksa. Jadi kerana itu kita jaga yang ini hukum. Kita jaga yang ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya wanita terpaksa keluar, hendaklah menjaga yang ini syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun menjadikan para wanita sebagai pegawai yang mana yang sentiasa bersama dengan kaum lelaki. Disebutkan di sini seperti di perkantoran, di ofis, ataupun di tempat-tempat yang mana yang terjadinya di banyak negara Islam kita sekarang, maka hal ini sungguh tindakan yang salah dan merupakan keburukan besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik barisan kaum laki-laki adalah yang pertama. Bila kita solat, sebaik-baik saf untuk kaum lelaki adalah saf di hadapan. Dan seburuk-buruk saf untuk kaum lelaki adalah yang di belakang. Maknanya kalau sengajalah, kita sengaja. Kalau kita tak sengaja tu lainlah. Kalau tak sengaja nak buat macam mana kan? Kita isi saf yang kosong. Tetapi kalau sengaja lewat-lewatkan, nak solat belakang-belakang tu, kita nak kena ingat hadis ni. Sebenarnya seburuk-buruk saf untuk kaum lelaki ada yang di belakang. Tetapi sebaik-baik saf untuk lelaki di hadapan. Jadi hendaklah kita berlumba-lumba untuk berada di saf yang di hadapan. Tetapi bagi wanita, sebaik-baik saf untuk wanita adalah di depan. Maaf, di belakang. Sebaik-baik saf untuk kaum wanita adalah di belakang dan seburuk-buruk saf untuk kaum wanita adalah di hadapan. Kenapa? Kerana barisan pertama kaum wanita adalah yang terdekat dengan kaum lelaki. Jadi hal ini yang menjadikannya buruk. Jadi dalam solat lagi, Nabi SAW dah ajar kepada kita dah. Berarti wanita kalau makin dekat dengan lelaki, bila dia saf pertama, berarti dia makin dekat dengan saf lelaki, maka ini adalah merupakan saf yang buruk. Merupakan saf yang buruk. Sedangkan yang terakhir, yang berjauhan dengan barisan lelaki, dan hal itulah yang menjadikannya terbaik. Ini di dalam solat. Di dalam solat pun Islam dah ajar kita dah. Saf yang terbaik untuk wanita, belakang. Saf yang paling buruk untuk wanita, depan. Kerana apa? Kalau depan, dekat dengan lelaki. Dan lelaki pula, saf yang paling baik, di hadapan. Yang paling buruk, di belakang. Jadi berarti menunjukkan lelaki dan wanita ini. Ikhtilat. Percampuran antara lelaki dan wanita, Islam sangat mengambil berat. Jadi lihatlah bagaimana disunahkan jemaah wanita untuk menjauhi dari imam. Semua itu apa hikmahnya, apa tujuannya? Agar jauh dari kaum lelaki. Jadi dalam solat pun, yang mana dalam solat ni memang kita, berarti hati kita lebih bersih lah. Niat kita lebih baik lah pasal solat kan. Takkan kita nak fikir yang bukan-bukan. Dalam solat pun bukan kita boleh toleh belakang pun tengok wanita. Itu pun tak boleh juga. Apatah lagi kalau dalam pejabat, isteri orang, suami orang dan sebagainya. Jadi semua itu bertujuan agar jauh dari kaum lelaki, dan maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada perkara ini. Jadi bayangkan para jemaah barakallahu fikum, kita buat perbandingan agama yang diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang diamalkan pada zaman kita ni, kita katakan jauh seperti langit dan bumi. Jadi berarti kita tidak boleh berpeluk tubuh, kita tidak boleh rasa berpuas hati dengan agama yang telah kita amalkan. Kita sentiasa kena usaha. Kita sentiasa kena melakukan pengorbanan. Kita sentiasa kena usaha lagi dan lagi supaya agama ni yang kita amalkan ini agama yang mana yang dikehendaki oleh Allah. Keimanan kita, keimanan yang mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah para jemaah barakallahu fikum, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik untuk kita memahami agama Islam ni dengan benar. Jadi nanti insya-Allah pada minggu yang akan datang akan disambung nanti oleh insya-Allah Dr. Saifuddin, yang ini bab yang seterusnya, itu masih lagi berada pada hadis yang ke-225.
269. 69. Jadi ini yang apa yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Sekiranya antum, barakallahu fikum, ada apa-apa soalan yang nak tanya, silakan. Ataupun ada kesalahan yang bila saya sampaikan mungkin yang nak membetulkan saya pun silakan juga. Baik, sekiranya kalau tidak ada, kita akan tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.